Di sebalik kehebatan dan keunggulan sesebuah organisasi, terdapat seorang ketua yang menjadi pemandu atau pengemudi kepada organisasi terbabit. Beliau yang menjadi tunjang kekuatan dan juga kapten bagi bahtera dalam mengharungi pelbagai ombak gelora dalam mengharungi cabaran meniti samudera. Tanggal 9 Januari 2018, hadir seorang pegawai yang bernama Tuan Haji Azirin bin Abdul Aziz dilantik menjadi pengarah di Politeknik Metro Johor Bahru. Beliau yang berasal dari Pontian, Johor telah berkhidmat di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community sebelum berkhidmat di sini. Saya mula berkhidmat dulu bukan JPPKK lah, dulu kira headquarters lah, Ibu Pejabat, tahun 16 Mac 1998. Sejak dari itu saya memang melaksanakan tugas-tugas pengurusan yang mana pada ketika itu bahagian yang saya attach tu bahagian pengurusan politeknik. So pada ketika itu memang bahagian kami ni memang menguruskan pengoperasian politeknik almost secara keseluruhannya lah, hal-hal berkaitan dengan pejawatan, perkhidmatan, kewangan, akademik, non-akademik, pengambilan pelajar dan sebagainya yang berkaitan dengan pengoperasian. Hampir 20 tahun saya bertugas di Ibu Pejabat. Pada masa sepanjang 20 tahun tu memang banyak saya punya pengalaman dan saya punya berurusan ni dengan sama ada terus kepada pengarah-pengarah politeknik ataupun dengan pentadbiran pegawai eksekutif ataupun penolong accountant di setiap politeknik. Jadi maknanya hal-hal berkaitan pengoperasian politeknik ini banyak yang telah saya dengar cerita, pengalaman, nasihat daripada pengarah-pengarah dan juga penolong-penolong accountant yang bertugas pada ketika itu. Tapi pada waktu itu saya tak terlintas langsung untuk berkhidmat di politeknik. Walaupun beberapa kali dalam tempoh 20 tahun tu saya dinaikkan grade ke 44, ke 48, ke 52, tapi masih kekal di jabatan. Bukan rasa hati memang tak nak keluar dah. Sampailah satu ketika tu saya dirisik-risik untuk dihantar ke politeknik. Pada ketika itu saya malas nak layan lah. Saya kata tak nak, saya tak minat, saya kata kan. Tapi akhirnya saya fikir-fikir balik, mungkin mereka ada perancangan untuk saya dan saya perlu melalui proses pembelajaran tersebut untuk melengkapkan mungkin saya punya skill. Jadi antara tempat-tempat yang disebut sehinggalah ke Sabah Sarawak. Saya kata tolonglah jangan hantar saya ke Sabah Sarawak. Akhirnya ada satu tempat kosong di selatan tanah air di Politeknik Metro Johor Bahru. Dan tanpa berfikir panjang, saya kata on. Dia kata, InsyaAllah saya boleh terimalah kalau hantar ke JB. Saya akan pergi segera tanpa penangguhan. Saya tak tahu kenapa, tapi rasa nak berkhidmat di negeri asal usul saya tu, saya rasa tak sabar untuk berkhidmat di negeri asal. Dan juga peluang saya untuk kembali mungkin ke kampung saya. Bertugas di institusi yang baru semestinya mengundang pelbagai persepsi. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Mari kita sama-sama dengarkan pandangan Tuan Haji Azirin terhadap PMJB sebelum melapor diri di PMJB. Sebelum saya lapor diri di PMJB, ada beberapa sahabat saya di JPPKK pada ketika itu beritahu saya, kau kalau pergi PMJB, kau tak risau, semua okey kat sana. Saya pun tak faham lah apa maksud okey. Pada saya mungkin tak banyak masalah kot. Jadi saya rasa okey lah. Dah ada recommendation yang baik daripada kawan-kawan saya, maka saya pun datang kemari. So alhamdulillah, sebenarnya maklumat yang dikongsikan tu menjadi memang satu realiti lah. Sebenarnya ada satu realiti. Antara awal-awal masa saya hadir ke PMJB, memang
banyak perkara yang saya kena belajar. Tapi alhamdulillah, sebenarnya tidak keterlaluan jugalah kalau saya kata saya ditempatkan di tempat yang selamat lah. Selamat dari segi saya mempunyai pasukan staf yang memberikan bantuan dan juga sokongan kepada saya. Tahap kompetensi mereka pada saya amat baik. Dan kenyataan ini ataupun pengiktirafan ini bukan saja datang daripada saya sebagai pemerhatilah, sebagai orang luar yang mula-mula datang, tapi apabila beberapa orang pelawat, bos datang daripada Putrajaya, mereka pun memberikan komen yang sama. So alhamdulillah, saya ditempatkan di sini dan saya rasa sebenarnya saya adalah orang yang bertuah lah kerana ditempatkan di sini. Banyak benda yang saya belajar. Dari segi masalah, mana tempat yang tidak ada masalah, tapi saya selalu cakap pada staf saya, apabila kita berjumpa dengan masalah, menghadapi masalah, ia sebenarnya menguji kompetensi kita, macam mana kaedah kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. So alhamdulillah, berkat persefahaman, perbincangan dan kata sepakat yang baik, semua masalah itu dapat diatasi dengan baiklah. So kekuatan PNJB saya lihat kepada dari segi teamwork, kerjasama yang ada pada family, pada staff PNJB sangat-sangat baik. Dengan itu saya mempunyai asas yang kuat sebenarnya untuk menguruskan pengoperasian PMJB. Saya selalu cakap dengan staf, apabila kita melihat diri kita atau institusi kita, kita jangan lihat apa yang kita tak ada, apa yang orang ada. Kita lihat apa yang kita ada dan bagaimana kita boleh manfaatkan kelebihan yang ada pada kita. Sebab saya sangat yakin dan saya berpegang pada prinsip semua orang, cara individu dan semua institusi sebenarnya ada kelebihan masing-masing. Cara bagaimana kita mengenal pasti kelebihan dan kekuatan kita, dan kita gunakan kelebihan dan kekuatan kita itu untuk kejayaan organisasi kita sebenarnya. So dengan itu kita akan dapat lebih berjaya sebenarnya berbanding dengan kita sentiasa nak jadi seperti orang lain. Pada saya, kalau kita mampu dan benda itu sesuai dengan keupayaan kita, tak ada masalah. Tapi kita tidak boleh terlalu rasa rendah diri dengan kelemahan ataupun kekurangan yang kita ada, tapi kita lihat kepada kelebihan yang kita ada. So alhamdulillah, selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan saya berada di PMJB, banyak kejayaan yang telah saya lihat yang dicapai, sama ada oleh pelajar maupun oleh staf. So ini merupakan antara kejayaan yang boleh saya kenang dan saya sangat-sangat menghargai kejayaan ini. Setelah lebih dari 5 tahun berkhidmat di PMJB, pasti banyak kenangan yang tercatat sepanjang Tuan Haji Azhirin menjalankan tugas. Mari kita dengar apakah kenangan yang paling tidak dapat dilupakan oleh beliau. Kenangan memang banyaklah, kenangan banyak. Kenangan manis, kenangan yang mencabar. Saya pernah bercerita dengan staf juga perkara ini. Satu kejayaan selama 5 tahun saya berada di sini adalah apabila saya menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2 tahun berturut-turut oleh ketua pengarah yang berbeza. Itu pada saya satu pencapaian yang luar biasa, bukan bagi diri saya sebenarnya, tapi bagi staf saya. Mana mungkin saya dapat kejayaan tersebut, anugerah tersebut tanpa bantuan dan sokongan kerjasama daripada staf. Yang saya rasa sangat jarang kot saya dengar. Yang pasti itu pertama kali berlaku dalam servis saya, sehingga saya minta dia orang cek 2-3 kali, betul ke kita dapat ni, betul ke saya dapat. Saya takut dia orang tersilap, tapi alhamdulillah
Saya nak ambil peluang ni sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih lah kepada semua staf yang telah menyokong kejayaan tersebut. Sebab itu adalah sebagai bukti. Saya selalu cakap dengan staf, APC ni saya yang dapat, tapi sebenarnya kerjanya dilakukan oleh semua staf, termasuk yang dipimpin ataupun diterajui oleh ahli-ahli pengurusan tertinggi PNJB. So sekali lagi alhamdulillah atas kejayaan itu. Kejayaan itu milik kita bersama, bukan kejayaan saya secara individu. Itulah antara saya rasa kenangan dan juga satu pencapaian yang saya rasa yang paling hebat lah sepanjang karier perkhidmatan saya. Sebelum kita mengakhiri video ini, ayuh kita dengarkan ucapan serta pesanan dari Tuan Haji Azhirin kepada kita semua. Ucapan saya supaya semua staf akan terus bukan saja mengekalkan prestasi sedia ada, tapi teruslah tingkatkan prestasi dan selalu mengingatkan pada staf untuk membetulkan niat kita bekerja. Bila kita lihat, bila kita laksanakan kerja ni, kita fikir amanah yang kita beri dan tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Sebenarnya tanggungjawab kita sangat besar. Tak kira jawatan, tak kira grade, tak kira tugas, masing-masing ada jawatan masing-masing. Masing-masing ada peranan dan tanggungjawab. Jika semua dapat laksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, insya-Allah kita akan terus dapat mengekalkan kecemerlangan dan terus tingkatkan pencapaian dan kecemerlangan PNJB. Bukan atas kita nakkan penghargaan secara individu untuk diri kita, tapi dia adalah sebahagian daripada proses. Apabila kita laksanakan satu kerja, kita mesti cari satu kepuasan dalam kita melaksanakan tugas. Ini adalah sebagai salah satu antara tanda kepuasan kita yang boleh kita kenang. Bila kita dah pencen satu hari nanti, mungkin kita kenang balik apa dah aku buat selama aku bekerja, apa sumbangan aku pada pelajar, pada masyarakat dan sebagainya. So doa saya, harapan saya, semoga semua staf PNJB akan terus dapat mengekalkan semangat berpasukan dan sentiasa kekalkan prestasi dan terus tingkatkan prestasi yang ada sekarang sehingga kita tamat perkhidmatan kalau boleh. Dan kalaulah bertugas di tempat lain, bawalah segala pengalaman-pengalaman baik dikongsikan di tempat baru dan teruskanlah kecemerlangan tu. Banyak pengalaman ataupun ilmu yang saya pelajari, especially dalam bidang pengurusan dan dalam bidang kepimpinan, especially kalau kita lihat dari segi kepimpinan tu, saya memang pujilah di mana tuan dari segi ketenangan dalam handle sesuatu masalah. Saya rasa macam mana tuan boleh nak arrange, nak maklumkan kepada staff. Memang saya pujilah dari segi susun atur ayatnya tu. So kalau kita lihat tuan memang sebagai seorang yang agak tenang dalam membuat keputusan, dan setiap keputusan tu mesti melalui mesyuarat. Bukannya keputusan tu bersendirian. Saya memang banyak belajarlah dari segi leadership, macam mana kita nak memimpin, especially dari segi kewangan. Memang sifu lah, tuan memang sifu dalam bidang kewangan lah. Sebagai TP, banyak kan dia bagi kita kebebasan sebenarnya. Bukan kebebasan macam mana, kita boleh contohlah ada apa keputusan kita perlu buat, so kita suggest lah, kita beri cadangan 1, cadangan 2, 3 pada dia. So nanti beliau yang akan dia tanya pula apa keputusan kita, justifikasi kita. So pilihan tu sebenarnya adalah pilihan pengarah jugalah sebenarnya. Especially masa COVID lah. COVID tu yang untuk 2020 tu memang kejut, dan kita tak pernah pun bekerja. Kita biasa bekerja face to face, tapi ni cabarannya adalah bekerja secara online. Dia berbeza sekiranya kita face to face, apa yang kita tak faham tu kita boleh ni, tapi kalau online tu walaupun dia sesiapa pun je lah cakap, kita faham interpret, kita punya interpretation lah, tapi mungkin dia punya maksud dia berbeza.
Ada 2 benda yang memang saya begitu impress dengan dia. Yang pertama adalah dari segi knowledge dia memang banyak. Yang kedua adalah dari segi ketenangan dia. Sebab ada certain orang pakar-pakar motivasi dia kata orang yang tenang ni selalu menang. Ayat-ayat tu memang selalu dia kata betul lah. Yang dari segi ketenangan tu macam saya ni, saya sebanyak belajar daripada dia. Banyak benda yang saya belajar dan saya merasakan bahawa kehadiran Haji di PMJB pada 2018 kalau tak silap tepat pada masanya, di mana pada masa tu saya baru menjadi TP dan saya sangat memerlukan mentor untuk guide, untuk memberi panduan bagaimana kita nak menguruskan PMJB. Dalam membuat keputusan, apa yang saya belajar adalah apabila kita nak buat keputusan tu, kita kena ada option. So bila kita berjumpa dengan Haji, so kita dah ada masalah, kita dah siap-siap dah apa option yang kita ada. Okay, nanti kita akan terangkan option 1, 2, 3, 4, 5 dan pada masa tu saya dengan Linda lah yang akan bagi option tu dan saya akan juga tanya kepada unit-unit lain jika berkaitan. Dan kemudian nanti Haji akan lihat, pertama sekali dia akan lihat dari segi peraturan keuangan, itu yang pertama, dan melihat kepada guideline dan prosedur-prosedur yang terkini. Dan pada masa tu memang yang paling best sekali, Haji akan, kita sama-sama lah Haji baca perkeliling. Okey, perkeliling ni, macam ni, baca sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Haji akan lihat kepada kita punya kebajikan staf. Kita akan lihat kepada sumber kita. Kita akan lihat kepada infra kita. Pernah sekali, bukan sekali sebenarnya, ada beberapa kali di mana dia punya kepentingan tu, kepentingan staf tu lebih diutamakan. Contohnya macam claim, dia utamakan staf dulu. Okay, tak apa, claim saya biar dulu, bagi claim staf dulu. So nampaklah dekat situ sebenarnya kepentingan tu kadang-kadang kita letak kat belakang apabila kita menjadi ketua. Tapi kenangan yang paling saya tak boleh lupa adalah tengok Haji marah. Korang mesti tak pernah tengok Haji marah kan? Okey, ada beberapa yang Haji marah. Okay, tapi bukan itu saya nak share sebenarnya. Apabila saya melihat kepada bas, melihat kepada van, melihat kepada peralatan-peralatan yang ada di PMJB ni, pada masa tu memang awal-awal Haji masuk tu memang duit P64 banyak. Jadi perlu dihabiskan mengikut keperluan-keperluan dan yang kita telah mohon. So berkejaran lah. Bila hujung tahun pernah Haji naik ke custom, pernah pergi sama-sama pergi ke UPU untuk menguruskan kontrak yang bila kita uruskan tentang perjanjian tu memang faham lah. Okay, kita pun faham mungkin UPU banyak kerja kan. So saya dengan Haji dengan Puan Haji Fadilah masa tu pergi sama-sama. Itu adalah kenangan-kenangan yang tak boleh lupa. Seluruh warga Politeknik Metro Johor baru mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerja keras, tunjuk eja dan khidmat bakti yang telah Tuan Haji Azirin berikan sepanjang beliau berkhidmat di PMJB. Semoga Tuan Haji Azirin terus maju dan berjaya di dalam usaha menabur jasa dan bakti kepada bangsa, agama dan negara.